Okey, seterusnya bahagian kedua dalam soalan ini, kita perlu menjelaskan tentang langkah-langkah ke arah desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat. Jadi apakah tindakan yang dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi ataupun juga Residen Jeneral dalam usaha-usahanya untuk melaksanakan pengagihan kuasa pusat daripada peringkat pusat kepada peringkat negeri yang berpusat di Kuala Lumpur kepada peringkat negeri di Perak, Selangor, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Langkah yang pertama diambil semasa pemerintahan Sir John Anderson. Apa yang dibuat oleh Anderson pada waktu itu ialah dengan menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909. Di mana dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ini, satu perjanjian telah ditandatangani antara British dengan Sultan-Sultan Melayu berkaitan dengan keahlian Majlis Perundangan Persekutuan dan juga bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan serta Majlis Mesyuarat Negeri. Semua ini telah dibuat perubahan oleh Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu itu, iaitu Sir John Anderson. Walau bagaimanapun desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat ini dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihan di tangannya. Itu yang berlaku. Ini adalah usaha pertama yang dibuat dalam langkah-langkah desentralisasi oleh pegawai British, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British yang bernama Sir John Anderson. Langkah yang kedua adalah tindakan diambil oleh semasa Sir Lawrence Guillemot menjadi Pesuruhjaya Tinggi British dalam Persekutuan 1896 ataupun Negeri Bersekutu pada waktu itu. Apa yang dibuat oleh Sir Lawrence Guillemot? Yang pertama, dia telah memulihkan semula Dubar atau Majlis Persidangan Raja-Raja Melayu pada waktu itu. Di mana sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Hanya cukup untuk menganggotai Majlis Mesyuarat Raja-Raja sahaja. Yang kedua, kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan, di mana majlis ini diberikan kuasa yang lebih luas, terutamanya dari segi kewangan, dan juga berkaitan dengan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri pada waktu itu. Dan satu lagi tindakan penting yang dibuat oleh Sir Lawrence Guillemot adalah dengan menghapuskan jawatan Ketua Setiausaha Persekutuan. Langkah yang ketiga, apa yang dibuat oleh Sir Churchill Clementi Smith semasa dia menguruskan pentadbiran persekutuan pada waktu itu. Pertama, dia telah membubarkan Negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan yang menggabungkan semua negeri. Yang kedua, negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali jabatan kereta api, kastam dan juga pos. Jadi semua bidang kuasa kerajaan persekutuan telah diagihkan kepada peringkat negeri pada waktu itu. Itu adalah usaha yang dibuat oleh Sir Churchill Clementi Smith. Langkah yang keempat adalah cadangan laporan Sir Samuel Wilson. Pertama, jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti dengan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah daripada Residen British. Kedua, Gubernur Negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. Dan yang ketiga, Negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri Selat. Keempat, Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Dan yang kelima, Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa menggubal undang-undang negeri sendiri. Dan yang keenam, pejabat kerajaan diletakkan di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. Itu adalah antara tindakan ataupun langkah-langkah pengagihan kuasa pusat yang dibuat oleh Sir Samuel Wilson. Di bahagian akhir esei, kita perlu menyimpulkan ataupun membuat penutup untuk esei. Jadi dalam esei, apabila kita menutup sesuatu jawapan yang kita hasilkan, kita mesti memastikan bahawa pertama kita ambil satu isi daripada mana-mana isi yang kita jelaskan tadi, dan yang kedua kita menjelaskan apa yang berlaku selepas itu, untuk memberikan satu kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang pertama kita boleh kita hasilkan. Misalnya kita menyatakan bahawa hasil daripada laporan Samuel Wilson, dasar desentralisasi telah dilaksanakan secara berperingkat memberi tahun 1934 sehinggalah tahun 1941 apabila berlakunya Perang Dunia Kedua yang membawa kepada pendudukan Jepun ke atas tanah Melayu pada waktu itu. Maka desentralisasi terhenti sampai di situ sahaja.
Apa yang berlaku selepas itu kita boleh jelaskan. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya. Ekoran daripada kurangnya sokongan daripada Raja-Raja Melayu dan juga Majlis Masyarakat Tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan British sendiri sebenarnya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang dikatakan sebagai pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi pada waktu itu. Jadi kesimpulan mesti ringkas, tepat dan padat. Ini mesti ada sebab ianya mengapa sebagai daripada komponen Asia itu perlu dijelaskan dengan lebih baik. Jadi apabila kita menjawab soalan, kita kena pastikan kita memberi satu pengenalan yang jelas tentang latar belakang ataupun tentang definisi atau apa sahaja berkaitan dengan soalan. Dan yang kedua, kita menjelaskan tentang isi. Pengenalan bukan isi, tetapi isi adalah bahagian isi yang perlu kita jelaskan. Itu sebab-sebab dan juga langkah-langkah pengagihan kuasa pusat tadi. Dan seterusnya kita memberikan kesimpulan terhadap isi yang kita sampaikan tadi dalam penutup yang lebih tepat, ringkas dan padat. Okey, itu adalah kaedah untuk kita memberi satu jawapan isi yang baik dari segi pengetahuan, takulan dan juga komunikasi. Dan semua ini akan menyumbang kepada 20 markah yang membolehkan kita memperoleh markah cemerlang untuk sesuatu soalan. Okey, teruskan pelajaran, buat latihan untuk menghasilkan esei dalam masa 30 minit dan pastikan dalam esei itu mesti mempunyai pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Terima kasih.